Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah tumpuan kita masih lagi kepada isu yang berkait dengan Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 dan kita ada tetamu yang cukup istimewa sebenarnya hari ini untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat yang mungkin akan dapat memberikan sedikit ataupun banyak pencerahan sebenarnya tentang apa yang ingin dilakukan ataupun dicapai sempena dengan Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 yang telah pun bermula sebenarnya semalam dan hari ini pun telah pun berlangsung dan sudah tentulah banyak isu yang dibincangkan dan inilah yang ingin kita kongsikan bersama dengan tetamu yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga ucapan selamat datang semula kepada yang berbahagia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik yang merupakan pengurusi Felda. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Saya dengar suara Datuk Seri pun ada terdedah sedikit. Ya? Saya pun begitu juga lah, Datuk Seri. Sejuk, panas sejuk. Betul. Yeah. Dan kepada anda yang mungkin berkesempatan bersama kami di program Ruang Bicara ini, anda juga sebenarnya kami beri ruang dan juga peluang untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita hari ini. Jadi seperti biasalah, gunakanlah satu talian yang kami sediakan kepada anda di 03 2697 9768. Baiklah, mungkin penting jugalah kalau kita lihat kepada topik yang menjadi pilihan kita, iaitu KEB 2024 Ekonomi Kitaran. Bila saya mendapat topik ini sebenarnya Datuk Seri, saya terfikir dan juga ingin mendapat pencerahan daripada Datuk Seri jugalah, daripada kefahaman Datuk Seri sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan ekonomi kitaran itu sebenarnya? Pertamanya saya nak rakam terima kasih pada Bernama sudi jemput saya sekali lagi. Dan saya nak ucap tahniah pada pihak kerajaan yang menganjurkan Kongres Ekonomi Bumiputera pada kali ini. Dahulunya dianjurkan oleh Dewan Perniagaan, oleh pelbagai pihak, NGO, ada waktu dianjurkan oleh kerajaan. Tetapi sudah tentu setiap kali kongres itu diadakan, orang mengharapkan sesuatu yang penting. Tapi yang penting juga ialah kerana beberapa aspek yang diperbincangkan. Saya ucap tahniah pada MARA yang menjadi sekretariat, pada Kementerian Ekonomi, kepada pihak Timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri sendiri yang melihat perkara ini secara serius. Saya nak ucap tahniah sepanjang ini masuk hari kedua, Dewan Besar PICC Putrajaya itu sentiasa padat, penuh. Dia tidak ada tiket nak masuk. Kalau hari kemarin tu, semalam tu batik, semua batik. Hari ini dia kata baju Melayu, aduh, semua datang berbaju Melayu. Masing-masing nak merayakan ataupun nak mencari apakah buah-buah fikiran baru yang dibentangkan semasa kongres ini diadakan. Jadi banyak perkara yang saya rasakan saya pun banyak belajar daripada pembentangan rakan-rakan lain. Jadi bila soalan ditanya berkaitan dengan saya, kebetulan juga pihak kami Felda diminta untuk memperkongsikan satu kluster yang berkaitan dengan Felda dan tanah, tanah di wilayah. Saya nak beri sedikit latar belakang kepada kumpulan ini. Kita dah mengadakan beberapa sesi libat urus daripada pelbagai pihak. Kita panggil banyak orang, 2 kali libat urus, sekali simposium besar, melibatkan lebih 700 orang yang datang untuk memberi pandangan. Semua itu kita masukkan dalam laporan yang kita serahkan pada pihak sekretariat. Cumanya semalamnya saya ambil satu daripada aspek yang besar, daripada banyak-banyak yang dibentangkan. Kadang-kadang kalau kita ada simposium ataupun kongres begitu besar, banyak sangat pun orang tak tangkap mana-mana. Jadi kita highlightkan satu aspek. Yang saya sebutkan ialah tentang ekonomi kitaran. Kenapa saya sebutkan ekonomi kitaran? Ialah kerana dahulunya kita bercakap tentang kesediaan kita menyediakan, kalau Bumiputera misalnya,
bidang-bidang bukan saja bidang hari ni, yang hari ni lah kita buat. Kalau dulu ada TVET ajar orang nak buat spa misalnya, boleh teruskan. Nak buat meniaga kecil, gerai dan sebagainya, itu boleh diteruskan. Nak buat restoran dan sebagainya, nak buat kimpalan, boleh diteruskan. Tapi ada banyak perkara yang dikatakan apakah perkembangan semasa yang dikaitkan dengan era-era yang tertentu. Contohnya kalau dahulu orang kata kita mesti menyediakan anak kita dalam era zaman IR 4.0. IR 4.0 ni ialah semua komputer adalah terhubung antara satu sama lain. Ada cloud computing, ada IoT yang berkaitan dengan soal Internet of Things semuanya. Maka kita kena bersedia berhadapan dengan zaman ini, zaman yang digital dan sebagainya. Kalau Bumiputra bersedia dan dilatih dalam bidang itu, dia akan lebih ke depan. Kalau tidak, dia ketinggalan. Tetapi bila saya cakap ekonomi kitaran, saya nak kemukakan bahawa terdapat lagi ekonomi baru yang akan dilihat sebagai penting, dan bagaimana untuk kita menyesuaikan diri kita dalam suasana ekonomi baru. Ekonomi baru yang saya sebutkan tadi ialah saya katakan ekonomi yang ekonomi kitaran ataupun dipanggil ekonomi hijau. Berlaku satu revolusi baru, revolusi ekonomi hijau. Apa makna ekonomi hijau? Ekonomi yang mesra alam sekitar. Kenapa jadi begitu? Kerana dunia sudah melihat alam sekitar ini sudah begitu tenat sekali. Perubahan iklim yang mendadak, maka terdapat banyak perjanjian antarabangsa. Terutama sekali perjanjian yang berlaku di Paris 2015 misalnya. Antara perjanjiannya untuk mengekang tentang soal pemanasan iklim kepada berapa persen, sehingga tahun 2050 dipanggil zaman itu sepatutnya waktu net zero. Net zero maknanya berapa pelepasan karbon ke udara, ke atmosfer kita, dengan berapakah kita menyelamatkan dari segi membendung karbon itu dilepaskan, mesti zero. Dipanggilkan net sifar, dikatakan begitu. Ini satu subjek yang agak kompleks pada hari ini, tetapi dia akan menjadi satu kebiasaan. Setiap barang yang dikeluarkan, dia akan tanya tak lama, apakah dianya dianggap mampan, ada kelestariannya, maknanya dia tidak mencemar alam sekitar. Misalnya dalam Kongres hari ini, satu panel yang saya anggap paling menarik dan paling menjadi panduan pada kita semua ialah daripada pihak Kementerian Peralihan Tenaga, Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadilah. Beliau sendiri yang menjadi moderator kepada panel yang terdiri pada pelbagai pihak, daripada Petronas, daripada TMB, daripada Suruhanjaya Tenaga, dan juga individu yang berada dalam bidang ini, yang menunjukkan bahawa kita menuju satu peralihan yang penting, iaitu kita menggunakan sejauh mana kita mampu untuk mengeluarkan tenaga yang tidak berasaskan kepada pembakaran bahan api fosil. Itu satu lagi tajuk. Bahan api fosil ni asasnya minyak, gas, arang batu, iaitu yang dikaut, dibakar. Jadi ini bila dikaut, dikeluarkan, dibakar, dibuang, itu adalah dikatakan ekonomi lama. Ini dipanggil ekonomi linear. Iaitu ekonomi kalau barang-barang mentah diambil, dipakai, dibuang. Diambil, direka apa sebagainya, pakai, buang. Itu ekonomi linear. Ekonomi yang baru yang dikatakan ekonomi kitar ialah sejauh mana kita ambil, pakai, kita repair balik dan kita kitar, guna sekali lagi, supaya kita tak korek yang baru ataupun kurang daripada korek yang baru. Jadi ini akan dilihat sebagai
satu kaedah yang lebih lestari, yang lebih bertahan lama, menyelamatkan bumi ini daripada planet ini, daripada pencemaran dan penggunaan sumber yang berterusan. Okey, saya sebenarnya ingin mendapat pandangan ikhlas daripada Datuk Seri Mat Suhaib Becik jugalah. Kalau kita lihat kepada perkembangan KEB 2024, semalam pun saya juga terlibat sebagai moderator dalam salah satu sesi yang disediakan semasa KEB 2024. Dan sebelum itu pun kita juga ada memanggil tetamu untuk datang ke studio bercakap tentang KEB 2024 ini. Tetapi ramai yang memberi pandangan dan juga pendapat. Sebenarnya Felda boleh memainkan satu peranan yang dikatakan jauh lebih efektif dalam usaha untuk membantu meningkatkan bercakap tentang ekonomi, terutamanya yang melibatkan ekonomi Bumi Putra itu secara khususnya. Jadi apakah Datuk Seri merasakan apa yang dibincangkan dalam KEB 2024 dan juga berasaskan kepada pandangan-pandangan yang dilontarkan oleh pelbagai pihak mengatakan peranan Felda itu juga harus berubah daripada apa yang ada sekarang kepada sesuatu yang dilihat lebih berkesan ke arah menaikkan ekonomi Bumi Putra? Saya ini dikaitkan dengan bila saya lontarkan tentang yang dikaitkan dengan apa yang disebutkan core business Felda selama ini. Felda ialah rancangan tanah yang dianggap paling berjaya dalam dunia, iaitu peneroka diberikan, mereka ada bayaran yang kata diberi, marah peneroka, tanah seluas 10 ekar, ada yang lebih, ada 14 tempat-tempat yang tertentu. Mereka diberikan tanah dan diberikan kaedah untuk mengusahakan tanah berdasarkan pada peladangan. Ada getah, ada sawit. Dulu banyak getah, tapi akhirnya ramai yang beralih pada sawit, kerana sawit itu dianggap boleh mendatangkan pulangan yang lebih besar daripada getah. Dia tidak ada kata 10 ekar tu ada nak tanam rambutan boleh, nak tanam manggis boleh, nak tanam padi boleh, tak. Semuanya berasaskan peladangan yang diuruskan oleh Felda. Jadi core business yang nyata di kalangan peneroka ini ialah peladangan. Jadi kalau dahulunya bila saya masuk Felda itu, mentera yang diberitahu pada kami apakah yang dimaksudkan kalau disebutkan Felda peneroka sepatutnya menjana pendapatan yang baik kalau dia rajin. Dia rajin, dia ikut disiplin dan sebagainya untuk menghasilkan ladang mereka sebaik mungkin. Jadi mantranya ialah 25-23. Apa itu 25-23? Mestilah berusaha untuk menghasilkan sawit sebanyak 25 tan setahun secara purata. Dan buah yang boleh menghasilkan perahan 23% daripada buah yang mereka hantar. Dipanggil buah tandan segar. Diberikan pada mereka. Ini menteranya 25, 23, 25, 23, 25, 23. Maknanya kalau berjaya dapat 25 tan ke atas, bagus. Dan buah itu boleh diperah hasilnya lebih pada 23%, bagus. That's it. Jadi saya meminta, bukan challenge lah, saya minta supaya perlu tak diolah balik. Satunya ramai juga yang dah menghasilkan lebih pada 25 tan. Ada yang sampai 30-32 tan. Itu bagus. Tetapi apakah setelah menghasilkan sawit sebanyak 25-30 tan itu, perjalanan sawit itu berakhir dengan perahan 23 untuk menghasilkan minyak sawit mentah, CPO. Dari segi realitinya yang itu sukar untuk dapat 23. Selalunya sekitar 20. Tapi itulah yang jadikan hasil pada peneroka. 25 23 ataupun 25-20. Persoalan saya tanya ialah selepas 23 dapat dihasilkan, sisa yang 77% lagi itu ke mana? Selama ini tidak pernah dibincangkan. Dan tidak ada satu sistem bagaimana untuk mengukur. Jadi saya challenge, saya mengatakan bahawa
dalam sistem ekonomi kitaran sekarang ini, jangan menganggap bahawa 77% ataupun 80%, kalau perahannya 20%, sisanya 80% itu tidak ada nilai. Okey. Selama ini tidak dianggap nilai yang perlu dipulangkan kembali kepada peneroka yang mengusahakan sawit mereka. Saya timbulkan, ianya mesti diberikan penilaian baru. Sebab kita berada dalam dunia ekonomi kitaran. Saya beri contoh. Minum. Ya, silakan. Saya beri contoh. Bila saya bercakap tentang elektrik ataupun tenaga hijau, tenaga yang bukan berasas kepada arang batu atau gas, ya, yang diambil daripada perut bumi tadi, ada 2-3 pilihan. Satunya ialah menggunakan solar, menggunakan hidroelektrik. Itu bukan bakar mengeluarkan. Dan yang ketiganya ialah menggunakan apa yang disebutkan biogysim ataupun biomass, iaitu barang yang dikitar. Kayu, sabut, hampas sawit, minyak gas yang daripada kumbahan tu, kalau dibiarkan lama dia mengeluarkan gas. Gas tu boleh ditangkap untuk dijadikan bahan api. Okey. Artinya semua benda ini boleh dikitar semula dan ada nilai dia. Kenapa selama ini peneroka tidak tahu tentang itu boleh digunakan? Kerana selama ini kita tidak mengambil berat tentang soal kitar. Dan saya tanya kilang di peringkat FGV tidak ada satu dasar yang luas. Saya tanya MPOB, tidak ada dasar yang luas yang jelas tentang soal ini. Ia hanya di peringkat kilang. Sebab semua perkara-perkara yang saya sebutkan tadi dianggap sebagai sisa yang nak dibuang. Dahulunya kos kepada kilang, bagaimana nak buang? Kadang-kadang kalau kita lalu jalan kampung tu, bau busuk, itu dekat kilang sawit lah tu. Dianggap sisa. Tetapi lama kelamaan ada orang dia kata saya ambil, tak payah bayar saya. Dia dah happy dah. Tetapi saya katakan sekarang bahawa sebenarnya kumbahan itu boleh diproses untuk menjadi minyak kapal terbang pun. Yang dijual dengan harga yang lebih mahal daripada minyak kapal terbang sekarang. Kerana dunia sudah berada dalam ekonomi baru, ekonomi kitaran sekarang ini, di mana negara-negara lain kalau syarikat penerbangan yang guna minyak biasa akan dikenakan cukai yang tinggi. Jadi mereka lebih baik guna minyak yang dihasilkan melalui barang kitar tadi. Sedikit saya mencelah di sini Datuk Seri. Bila Datuk Seri bangkitkan tentang persoalan ini, terfikir di minda saya sebenarnya, do we have the right technology? Do we have the expertise sebenarnya untuk melaksanakan apa yang Datuk Seri sebut itu? Itu sudah ada. Cumanya itulah saya kata, banyak perkara kita mesti berfikir di zaman yang ke depan kita. Okey. Kalau nak bantu Bumiputera, ini bidang yang akan menjadi bidang masa depan, yang perlu kita bantu, kita develop dan mungkin membina model bisnes untuk mereka. Dan kalau perlu pihak yang membuat financing akan finance mereka. Sebagai contohnya saya katakan dah ada penjana kuasa elektrik yang dibina berasaskan kepada hampas sawit. EFB panggilnya, buah tandan kosong. Tapi ramai yang tak berdaya tahan kerana supply ataupun bekalan tak menentu. Kenapa tak menentu? Kerana mereka terpaksa berunding dengan kilang-kilang. Tetapi kilang-kilang ada lebihan yang tak terurus. Sebab kalau kita tanya kilang-kilang sawit ni dia perlu gunakan jana kuasa juga. Jana kuasa kebanyakan dia menggunakan sebahagian daripada
hampas, ya, ataupun dipanggil buah tandan kosong tadi, untuk jana dia punya kuasa elektrik. Tapi masih ada banyak lebihan. Kalau saya katakan Bumiputera masuk dalam bidang bagaimana mengumpulkan lebihan tadi, ada kos dia. Dan ia mesti ada sistem bagaimana untuk mengait, untuk mengumpulkan, bagaimana menghantar kepada jana kuasa elektrik yang saya sebutkan tadi. Ini bidang baru. Kerana ianya teknologi sudah ada. Ada jana kuasa elektrik pun dah ada. Lesen saya fahamkan dalam 30 lesen sudah diberikan. Tetapi yang beroperasi sekarang ni dalam 4, 5, 6 yang ada. Maknanya teknologi itu sudah ada. Bukan tak ada. Saya beritahu lagi, misalnya tentang soal menjadikan minyak kumbahan, minyak kumbahan akhirnya menjadi minyak kapal terbang. Dipanggil sustainable aviation fuel, misalnya. Teknologi sudah ada. Tapi nak bina processing dan sebagainya ada cost. Ini yang nak di finance kan. Misalnya kalau nak bantu bangunkan industri pada Bumiputera, misalnya. Ataupun dekat kilang sawit tu dipanggil lagi taik minyak. Itu bertantan taik minyak dikeluarkan yang tak diguna, tetapi sebenarnya dia boleh menjadi sumber kepada makanan ternakan. Sekarang ni orang bercakap tentang soal kalau kita selalu krisis ayam baru ni kerana harga jagung dunia naik. Jadi ramai orang cakap kita tanam jagung. Kita tanam jagung. Saya pun masa jadi Menteri Pertanian dulu kata kita kena tanam jagung. Sebab Malaysia kita import 3.5 juta tan jagung setahun. 3.5 juta tan. Sekarang pun kata kita belanja dekat 5 bilion jagung sahaja yang kita terpaksa import daripada Argentina, Brazil, Pakistan dan sebagainya. Paling banyak Argentina. Sekali berlaku kemarau besar di Argentina, harga jagung dunia naik. Dan kita bercakap kita kena tanam jagung. Tapi nak tanam jagung untuk makanan ternakan kita. Kita bela ayam, bela ikan patin, bela ikan sangkar dan sebagainya. Makanan dia orang asasnya jagung. Jagung bijian, dia panggil. 3.5 juta tan tu berapa hektar tanah yang diperlukan. Kita kena tanya. Berapa banyak baja yang terpaksa kita import lagi untuk membajainya. Saya buat perkiraan kalau 3.5 juta tan, kalau 1 hektar tanah dapat keluarkan 10 tan. Itu kira paling baik lah. Dia lebih kurang padi lah. Kalau siapa dapat keluarkan 1 hektar 10 tan, itu kelas, terbaik. Walaupun ada teknologi yang lebih pada itu, tapi kalau dapat keluar 10 tan, itu memang sangat baik. Tapi kalau kalau cadangan seperti ini dilaksanakan, apakah ianya akan memberi impak ataupun kesan kepada penanaman sawit itu sendiri? Dan sebelum saya cakap, saya tak bercakap tebang sawit, tanam jagung. Saya tak bercakap. Saya nak bercakap bahawa kalau kita nak kena tanam jagung, kita kena cari tanah seluas 350,000 hektar. Tanah baru lah. Tanah baru. Sebab tanah untuk buat jagung ni mesti flat. Macam padi juga. Nak dapat yang baik kena flat. Jadi jentera boleh, mesin boleh digunakan untuk menuai dan sebagainya, kena tanah flat. Mana ada? Kalau 2 kali setahun pun kita perlu lebih kurang 200,000 hektar. Mana ada tanah itu dekat Malaysia yang flat menyentuh. Tapi kenapa penanaman jagung yang dilakukan di Perlis itu sendiri gagal sebenarnya akhirnya, Datuk Sri? Di mana silapnya? Saya beritahu yang tanam jagung ni satunya dia mesti buat berskala besar. Kalau dia nak menandingi jagung import yang kita buat, tapi kalau dari segi dan kalau kita nak lawan, terpaksa kita menggunakan model seperti padi yang saya rasa tidak berlestari. Padi ni
padi kita berasaskan kebajikan tu lebih tinggi daripada komersial. Ya. Baja nak kena subsidi, benih nak kena subsidi, kalau tuai banyak dapat subsidi lagi, itu tak bagus. Tapi sebab dia dah ada, merupakan tanaman tradisi, kita teruskan dan penting untuk keselamatan makanan kita. Ya. Tapi kalau tanaman baru biarkan secara komersial. Tapi kalau secara komersial dalam peringkat yang kecil, sukar untuk menandingi kos bagi baja import dan sebagainya. Okay. Dan kalau kita tanam pun, input dia seperti baja. Baja ni asasnya dipanggil 3 komponen yang baja. Nitrate, phosphorus dan potassium. Semuanya adalah bahan-bahan yang diimport. Sebab itu saya nak beritahu, dalam ekonomi kitaran, buangan yang dipanggil taik minyak, dalam bahasa Inggeris dipanggil decanter cake ni, boleh dijadikan satu asas untuk menternak satu bahan baru dalam dunia makanan ternakan, iaitu black soldier fly. Itu sudah banyak dipakai. Dan dia tidak menggunakan tanah besar, tak perlu makan dia barang-barang yang buangan. Boleh makanan buangan daripada hotel, tapi tak banyak. Buangan yang paling banyak sekali ialah buangan sawit itu sendiri. Kalau kita ternak lava, dipanggil lava lalat tadi, dia boleh membiak, diproses untuk menjadi makanan ternakan. Jadi saya kata ini ekonomi kitaran. Barang yang selama ini nak dibuang, tetapi boleh menjadi nilai baru untuk menyelesaikan antara masalah makanan ternakan. Tak perlu, saya bukan kata tak perlu jagung, tetapi sedikit demi sedikit kita mesti bangunkan. Dan saya sebutkan tadi, kalau disebutkan, harga decanter cake, tarik minyak ni, dekat pasaran ekspor $110 US. 110, mana RM500 kita satu tan. Kita jual buah tandan segar pun 800 tan. Yang ini dah 500 tan. Black soldier fly yang dah dikeringkan tadi, lebih pada 3,000 tan, $3,000. Harganya cukup mahal. Sebab itu saya katakan, kalau kita lihat daripada aspek ekonomi baru yang dikatakan ekonomi kitaran, sekira dikembangkan untuk dipulang dan dikongsi kembali dengan peneroka yang menghantar buah tandan segar mereka, jangan dilihat buah tandan segar yang nak menghasilkan 20% minyak tadi. Lebihan ataupun dipanggilkan produk sampingan, by product dari sawit tadi, sebenarnya kalau diusahakan, insya-Allah akan menjadi punca kekayaan baru yang patut dikongsi. Ini yang saya katakan ekonomi masa depan. Menarik. Okey, Datuk Sri, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi ialah saya nak beri ruang dan juga peluang lah kepada Datuk Sri untuk meneguk minuman dulu untuk melegakan sedikit sekurang-kurangnya lah memulihkan semula tekak Datuk Sri, dan kita akan sambung banyak lagi persoalan sebenarnya, tapi seperti biasalah kita akan rehat dulu buat seketika, dan kepada anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita masih lagi bersama dengan berbahagia Datuk Sri Ahmad Sabri Cik, pengurusi Felda, dan kita bercakap tentang KEB 2024 ekonomi kitaran. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini, dan sesuatu yang penting dan menarik jugalah Datuk Sri. Saya juga sebenarnya terpegun mendengar apa yang Datuk Sri lontarkan, satu carangan yang cukup menarik sebenarnya. Tetapi untuk merealisasikan carangan tersebut, barangkali ianya banyak cabaran sebenarnya. Cabaran-cabaran seperti dasar dan sebagainya yang perlu dilihat semula, diubah di sana ni. Tadi apakah Datuk Sri merasa yakin bahawa mungkin ianya mungkin tidak akan dapat dilakukan dalam masa yang singkat, tetapi memerlukan satu jangka masa yang agak panjang kalau ekonomi kitaran ini ingin tak juga. Ia bergantung pada
sistem kita. Kalau sistem kita sudah ke depan, kita bersedia mengambil pandangan yang akan difikirkan, inilah masa depan, ekonomi masa depan. Samalah seperti orang selalu bertanya, ya, ketika Grab itu, Grab tu asalnya orang Malaysia, dia minta bantuan daripada Khazanah. Khazanah kata pada waktu itu dia tidak ada bajet untuk bantu startup macam ni. Tapi sebenarnya pada waktu itu orang masih tak yakin dengan business modelnya. Saya kira begitu puncanya, business model. Sebab masa tu orang semua nak pakai teksi. Dia mula dengan My Taxi. Siapa-siapa boleh bawa kereta dia sendiri. Tapi booking dia buat sistem. Kita boleh booking online dalam talian kita. Boleh nampak kereta tu duduk di mana. Bila kita naik kereta tu, kita tahu charge-nya berapa. Dan kita boleh buat rating kepada pemandu. Pemandu, kalau pemandu tu rating 3 kali kena komplain, dia mungkin kena gantung. Tetapi pemandu pula boleh rating pada penumpang. Kalau penumpang tu kurang ajar ke apa sebagainya, dia pun akan dimati akaun, dia tak boleh. Tapi pada waktu itu mungkin orang menganggap satu perkara yang dianggap macam Grab, Foodpanda apa sebagainya, satu perkara yang pelik. Orang menganggap siapa nak ambil begini. Macam saya cerita Datuk Ramli, waktu mula-mula dia nak buat burger, dia nak cari 6,000 sebagai modal awal. Pada waktu tak ada orang, siapa orang Melayu nak makan burger pada waktu tersebut. Kerana pihak-pihak yang membiayai tidak melihat ini adalah merupakan suatu yang dianggap future, masa depan. Dan kerana itu dianggap sukar. Tetapi kalau saya katakan bahawa dunia yang akan datang ni tentang ekonomi, dipanggil ekonomi hijau, kelestarian. Orang tanya tak lama pelabur datang kemari, dia nak buka kilang. Dia tanya kilang ni guna tenaga daripada mana? Daripada TMB. Dia akan tanya TMB supply ni macam mana tenaga itu dijanakan. Kalau dia kata arang batu, kalau dikatakan menggunakan gas misalnya daripada Parker, dia kata saya tak mahu datang. Kerana barang saya tak laku di sana. Barang yang saya keluarkan di audit, ditanya menggunakan yang bakar tak laku. Tapi kalau dia kata mengguna solar, mengguna hidro, mengguna barang kitaran daripada buangan sawit tadi, okey. Jadi kena banyak pelaburan ke arah perkara-perkara yang saya katakan akan menjadi permintaan di masa depan. Dia bukan masa depan tu terlalu ke depan, dah sekarang dah berlaku. Orang nak tanya pelaburan kita, elektriknya bukan sekadar cukup tak mencukupi, tetapi elektriknya daripada mana? Ini realiti yang saya sebutkan. Macam selalu saya kata, kalau kita pergi ke tempat orang, orang bagi ayam, ayam ni murah tapi tak halal. Yang ni mahal sikit, halal. Saya ambil yang halal. Maaflah, mungkin analogi saya ni mungkin orang tersentuh. Tetapi dunia sekarang menuju ke arah itu. Apakah kaedah digunakan? Organik, kaedah yang dipanggil sustainable, yang berasaskan kita semula. Dia tanya, ini boleh kita semula tak? Ataupun ini barang kita. Sehingga kan syarikat-syarikat kereta, misalnya Volvo, dia kata dia bangga, kereta saya ni 25% plastik adalah yang kita semula. 40% dari segi aluminiumnya adalah kita semula. Dia bangga dan dia boleh menjual dengan harga yang premium kerana orang sudah melihat bahawa ini usaha syarikat berkenaan tidak menyelongkar alam sekitar yang baru, tetapi mencari jalan untuk tidak merosakkan alam sekitar dan dianggap ianya premium.
Ini dunia yang masa depan. Tapi bila Datuk Seri membentangkan idea dan cadangan ini dalam KEB 2024 itu, bagaimana Datuk Seri sendiri melihat respon? Bukan saja daripada... Ya, saya dapat banyak respon yang rasa positif. Ini adalah satu menarik. Kerana akhirnya masih lagi dollar and cent. Dollar and cent, ini pendapatan baru pada peneroka. Dahulu mereka hantar saja buah tandan segar, yang lebih itu terpulanglah pada kilang. Bukan hak dia. Kilang kata barang ni memang kami buang. Tetapi kalau dikatakan yang sisa itu ada nilai yang tinggi dan perlu dikongsi balik kepada peneroka, pengeluar asal tadi, insya-Allah orang ni akan tertarik dan minat kerana ini adalah pendapatan baru pada mereka. Samalah saya selalu sebutkan. Zaman P. Ramlee bila dia buat lagu dapat 500-700 ringgit pun happy dah. Buat lagu. Dia buat show dapatlah 800 ringgit, 1000 buat show. Dia happy pada waktu tersebut. Tapi mereka ini mati dalam keadaan yang sangat miskin. Saya ingat arwah Saloma dia katakan pergi Tan Sri Tan Sri selepas mereka menjadi arwah berubat di hospital besar kelas 3. Ini biduanita negara. Disebutkan. Sehinggalah satu penetapan kerajaan bila lagu mereka dimainkan berapa kali dalam RTM oleh bernama ataupun TV3 dan sebagainya, kena dikira balik. Royalty mesti diberikan pada mereka. Dan ada syarikat yang mengaudit, main dalam radio, main dalam TV, main dekat restoran, main tempat lain, audit balik, bagi balik kepada mereka. Itu dianggap gila pada waktu tersebut. Tapi sekarang ini sudah satu perkara yang boleh diterima. Syarikat-syarikat piring hitam pada waktu tersebut, ini membebankan kami. Tapi orang argue. Piring hitam, peralatan, kamera apa itu paling memang mahal, tetapi itu paling mudah. Tetapi yang susahnya ialah idea, hak cipta, kreativiti. Itu yang membezakan piring hitam kamu lebih laku ataupun kurang laku. Itu yang mesti dipelihara. Barulah konsep hak cipta terpelihara, konsep royalty dan sebagainya. Dan ini yang kita nak bina. Sistem ni nampaknya belum dipikirkan, tapi perlu dibangunkan bahawa grower ataupun penanam asal sawit yang daripada kecil tunas menjadi anak, anak menjadi pokok, pokok yang dibaja, mereka tebang, mereka hantar. Selepas itu jangan fikir yang 20% saja, tetapi semuanya boleh menjadi hasil baru. Dan ini adalah merupakan idea yang saya katakan mesti diterima bersama, dan kita perlukan semua pihak kalau menerima konsepnya, bagaimana untuk membina mekanisme harga nak pulang balik pada mereka. Saya dulu di Kementerian Komunikasi, yang paling susah syarikat-syarikat telekom ni mekanisme harga. Kalau saya telefon roaming negara lain, saya pakai infrastruktur negara tu. Macam mana saya nak kena bayar juga. Saya bercakap dengan orang Amerika, bukan pakai satelit tu, dia masuk melalui kabel dasar laut. Siapa bina? Daripada kabel tu melalui daripada California pergi Jepun, Taiwan sampai Hong Kong sampai ke Cerating. Free ke nak bina? Bila kita pakai, kita kena bayar tu. Betul. Tapi nak kongsi bayaran ni macam mana? Mekanisme harga dibina. Persetujuan semua pihak. Jadi kalau akhirnya buah tadi, minyak tu minyak lah. Minyak tu daripada minyak ditapis menjadi minyak makan, menjadi sabun, menjadi apa sebagainya. Itu soal lain. Tetapi hampasnya yang disebutkan tadi ada kegunaannya, apa dia pulangan? Okey, Tok Sri, kita difahamkan ada pemanggil di talian kita sekarang ini. Jadi kita ambil dulu panggilan ini. Mazlan dari Kedah dikatakan sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Mazlan. Nak tanya Datuk Sabri lah, sebab apa ni nak Datuk Sabri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni nak tanya orang Kedah, minta belum tanya ni sebab apa Datuk Sri orang pelajar. Di Kedah ni baja nak belikan baja tu.
mahal sangat kalau nak boleh dapatkan orang kampung nak tanam baja 15 tu 150 kilo tu RM250. Satu kapek baja 250 satu kapek baja. Pekebun kecil nak buat baja susu getah pun tak nak minta di mana tu untuk nak dapatkan baja yang murah sikit lah. Orang kampung duit tak ada mana. Itulah saya pun balik main Kedah ni tu orang kampung tu tanyalah tu. Minta maaf lah tu tu lah nak tanya tempat ini... nak beli dapatkan baja yang lebih murah sikit daripada orang kampung. 50 kilo di kedai biasa RM 250. Satu beg 15 kilo. Tu kos tinggi tak apa itu je. Terima kasih Mazlan. Saya memang turut simpati. Ini buat getah sama juga buat sawit, sama juga padi dan sebagainya. Baja kita kerana kita import. Kalau sawit itu mungkin dia dapat offset sikit lah. Baja import bila kejatuhan ataupun kenaikan dolar ni dah melambung tinggi, menjadikan kos dia tinggi. Itu masalah yang kita hadapi. Bila dolar naik, sebab baja kita tak lari pada 3 komponen tadi. Kalau orang lalu kat gurun Kedah tu, dia tulis NPK, nitrate, phosphorus, potassium. Ini adalah merupakan bahan-bahan yang diimport. Jadi kalau dolar naik itu. Tetapi bagi sawit, dia juga kena akui bahawa harga buah sawit pun dah naik sekarang ni. Kerana sawit juga dipasarkan pakai dolar. Jadi dolar naik, ditukar pada duit kita dapat banyak sikit. Jadi orang sawit kata apa potongan tinggi, tapi kata sawit hang pun naik juga. Tapi kita mengharapkan langkah-langkah bagaimana untuk menjadikan dolar tidak terlalu besar berbandingkan duit kita. Sebab baja sama juga dengan sawit kita dan getah juga dipasarkan menggunakan kaedah dolar di sini. Baik, saya juga sebenarnya nak dapat pandangan dan juga komen kepada Datuk Seri lah. Ini tentang masalah-masalah yang sebelum ini telah pun dibangkitkan tentang Felda, peneroka Felda sendirilah. Kesukaran terutamanya di ladang-ladang kelapa sawit. Mereka menghadapi masalah in terms of production juga ataupun pendapatan juga berkurangan disebabkan satu masalah untuk mendapatkan pekerja untuk bekerja di ladang sawit. Yang keduanya ialah untuk mendapatkan pekerja yang akan mengutip buah-buah sawit itu pun dikatakan sukar. Jadi apakah masalah ini sudah pun dapat diselesaikan ataupun masih lagi dalam proses untuk mencari penyelesaian yang jitu sebenarnya? Ya, dulu tak timbul kerana kebanyakan di ladang yang mengusahakannya adalah peneroka itu sendiri. Tapi lama kelamaan peneroka sudah berusia dan mereka tidak ada keupayaan untuk mengusahakan ladang mereka. Ini perkara yang menjadi fact. Dulu peneroka masuk umur dia 25 tahun, 26 tahun, gagah-gagah belaka. Tapi lama kelamaan mereka sudah berusia, dah 50, 60. Dan sekarang ni kalau saya difahamkan peneroka yang bawah 70 tahun tinggal dalam 10,000 saja daripada 112,000 peneroka asal yang saya sebutkan tadi. Jadi yang generasi yang kedua pun dah berusia dalam 60 tahun ke atas. Kebanyakannya tidak ada keupayaan untuk bekerja di sana. Tapi ini terpulang kalau dikatakan apakah keupayaan mereka untuk menjadi pekerja sendiri. Ini yang sebaiknya. Tapi kalau tidak, kita terpaksa menggunakan pekerja-pekerja luar. Pekerja luar ada pekerja yang kita ambil daripada negara-negara jiran. Dikatakan dia bergantung juga. Ada negara yang dia hantar pekerja, cuba tak boleh. Orang Pakistan tak boleh, tak tahan dengan cuaca kita dan sebagainya. Tapi orang Indonesia tu dia anggap lebih baik untuk membantu kita dari sisi kerjanya. Tetapi ada dasar kerajaan. Kalau boleh tidak menggalakkan pengambilan pekerja pada luar. Sebab ramai komplain juga. Kata kenapa negara kita
dibanjiri, bagi susahlah syarikat-syarikat peladangan ini, dan dia kena fikir kaedah-kaedah baru seperti mekanisasi dan sebagainya. Tetapi ini adalah merupakan cabaran yang terpaksa dihadapi, dan kita memang berusaha untuk mencari kaedah-kaedah bagi mengurangkan dari segi kebergantungan kepada pekerja asing dan menggunakan kaedah-kaedah yang terbaik. Tetapi kalau ini Datuk Seri masih ingat dulu, saya juga ketika kita bersamalah, saya pernah membangkitkan tentang isu apa yang perlu dilakukan oleh Felda sebenarnya dalam usaha untuk menarik the young generation ataupun generasi muda, anak-anak muda kita ini untuk terlibat dalam Felda lah, dalam sebaiknya dapat, yang sebaiknya kalau dia dapat memberikan pendapatan yang tinggi. Kalau pendapatan tu tinggi, rasa ramai nak kerja. Tetapi kalau pendapatannya dibandingkan dia datang buat kerja lain tidak mencukupi, sudah tentu dia akan cari kerja lain. Itu perkara yang normal. Saya tak menyalahkan mereka. Tetapi kalau pendapatan yang tinggi, mesti ditengok dari segi kelestariannya, apa hasil yang didapat oleh peneroka. Kalau suruh anak Felda gaji tinggi, peneroka dapat berapa? Jadi itu juga mereka tak bersedia untuk menerimanya. Pekerja asing dikatakan dapat menerima dengan gaji murah. Mereka duduk dalam rumah kongsi mereka. Mereka tak perlu pakai kereta. Mereka tak ada keluarga di sini, mereka boleh. Tetapi kalau nak suruh anak Felda misalnya untuk duduk macam itu, saya rasakan tidak adil untuk kita beri tekanan-tekanan kehidupan yang macam tu. Kalau visi ekonomi kitaran seperti apa yang disebut awal-awal tadi oleh Datuk Seri, apakah Datuk Seri yakin dan percaya bahawa dari segi pendapatan, dari segi menarik generasi muda untuk terlibat dalam pertanian dan sebagainya akan menjadi kami akan membuat follow up. Misalnya untuk menjadikan kitaran ini lebih berkesan, perlu ada pusat-pusat pengumpulan. Pusat-pusat pengumpulan ini siapa yang nak kendalikan? Apakah syarikat ataupun kita menggalakkan individu-individu untuk melaksanakannya? Sebagai contoh, ini peluang bisnes baru yang kita rasakan boleh dihidupkan di kalangan masyarakat Felda itu sendiri. Saya sebutkan tadi taik minyak ataupun decanter kek yang banyak daripada kilang-kilang tadi untuk menternak black soldier fly misalnya. Kalau dahulunya ada projek dipanggil projek PPP dalam Felda itu, suruhlah ternak kambing, ternak ayam dan sebagainya. Keuntungan tak berapa. Tetapi kalau kita tunjukkan kaedah cara teknologi, cuba untuk kita mulakan ternakan black soldier fly ini, orang luar dah datang buat dalam negara kita. Dan ini adalah bidang baru. Patut direbut oleh anak-anak Felda itu sendiri. Kerana mereka mendapat akses kepada bahan buangan, kilang dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara-perkara baru. Sekiranya kita berikan tumpuan, tak payah buat benda yang bukan dalam bidangnya. Dan kita tak ada kepakaran untuk mendidik mereka ternakan ayam. Ni ayam boleh jadi, tapi siapa yang nak beli? Lepas itu siapa dia panggil off taker, siapa yang nak buat? Ajar dia orang suruh buat ternak ikan, sekali bolehlah buat. Tetapi mesti ada orang yang pakar dan memahami bagaimana untuk menyediakan kolam, ikan yang baik, spesies yang betul, anak ikan daripada mana, dan siapa yang nak belinya, bagaimana nak beri makan dan sebagainya. Ini adalah merupakan satu pemahaman dalam seluruh rantaian bekalan, dalam apa-apa saja bidang baru yang nak dikendalikan. Okey, kita tinggal lebih kurang 4 minit saja lagi masa sebenarnya. Datuk Seri satu persoalan yang penting dan menarik jugalah. Kalaulah ekonomi kitaran ini menjadi realiti sebenarnya, kerana mungkin akan ada syarikat-syarikat besar yang sanggup melabur untuk menjayakan ekonomi kitaran ini. Secara peribadinya, apakah Datuk Seri akan mengutamakan syarikat-syarikat Bumiputera ataupun syarikat-syarikat daripada rakan-rakan kita yang lain, bukan Bumiputera, yang mungkin ada dari kekuatan dari segi keuangan untuk melabur?
Ya, pertamanya ekonomi kitaran ini adalah satu idea besar ataupun disebut circular economy. Circular economy adalah idea besar yang bukan baru. Dah lama dilaksanakan. Banyak negara sudah ada dia punya roadmap ke arah pelaksanaan sepenuhnya ataupun sebahagian ataupun menuju. Ada negara yang kata by 2026 segalanya boleh dikatakan ekonomi ini berjalan. Ada kata kita mesti perlahan-lahan. Itu penting dipahami negara. Jadi mengisi komponen, melaksanakannya, dia mesti ada model-model bisnesnya. Yang saya katakan. Kalau di sana dia kata, kalau ternak ayam, tahi ayam tu ke mana? Dia terus tanya. Ke mana nak pergi? Buang saja ke ataupun dikitar kembali untuk jadi baja dan sebagainya. Dia susun. Tapi nak baja tu ada pengeringannya, ada kosnya dan sebagainya. Kalau nak ternak lembu, tahi lembu tu mengajar. Buangan lembu tu mesti dia tanya dulu. Bagaimana? Dia boleh jadi baja, tapi nak jadi baja dia kena keringkan juga. Okey, kerajaan boleh bantu dari segi mesin pengeringan. Tetapi syaratnya mesti ditabur di bumi, digaul pada bulan-bulan berapa dalam negara tersebut. Kalau kita pergi ke Eropah misalnya, kita tengok kawasan yang luas hitam je. Itu baru digaul. Tapi jangan digaul pada bulan 11. Itu dah dekat dengan winter misalnya. Takut bercampur dengan salji, dia akan cair. Sebagainya. Ia disusun sebegitu rupa. Di-regulate oleh negara mereka dari segi bagaimana ia mengatur kehidupan masyarakat mereka berasaskan kepada ekonomi kitaran tadi. Jadi bukannya ekonomi kitaran ni satu benda siapa nak beli benda ni. Tetapi ekonomi kitaran adalah satu amalan perekonomian yang kita katakan mesti difahami oleh semua pihak, tetapi ada beberapa perkara yang memerlukan pelaburan-pelaburan tertentu. Syarikat-syarikat tertentu. Jadi saya setuju kalau sepatutnya kerajaan yang nak bangunkan keupayaan pada Bumiputera, ini bidang yang saya lihat. Ini bidang. Tetapi kalau ada perkongsian dengan syarikat yang sudah ada, dia sudah ada jana kuasa yang akan menggunakan ini, tetapi dia kena bersedia untuk berkongsi dari segi pemilikan saham, supaya akhirnya ia berpatah balik pada peneroka, pada yang penting ialah manfaat dan faedahnya untuk pada peneroka ataupun pada Bumiputera yang lain, supaya ianya dapat dikongsi bersama. Okey. Baik, sayang sekali Datuk Seri kita terpaksa berhenti di sini sebenarnya, tapi banyak jugalah yang saya perolehi daripada pencerahan yang diberikan oleh Datuk Seri, dan percaya bila kita bercakap tentang ekonomi kitaran ini, ianya bukanlah impian yang kosong sebenarnya, tetapi ianya memerlukan satu pendekatan yang mungkin agak berbeza sebenarnya, dan ianya juga memerlukan satu sokongan yang kuat daripada semua pihak dalam usaha untuk menjayakan seperti apa yang disebut oleh berbagai Datuk Seri Ahmad Syabri. Ekonomi kitaran itu adalah sesuatu yang cukup mencabar, tetapi ianya akan menjadi sesuatu yang cukup bermakna sekiranya dapat diterjemahkan menjadi realiti. Itu harapan daripada yang berbahagia Datuk Seri Ahmad Syabri. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.